Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi memberikan peluang untuk saya bahaskan peruntukan di bawah kepala B1 hingga B13 dan P7, P8 di bawah Jabatan Perdana Menteri. Sebelum saya pergi lebih lanjut berhubung dengan butiran-butiran di bawah perkara-perkara yang berkait dengan misalnya BPR, Biro Tata Negara dan seterusnya, saya ingin lebih dulu menyentuh institusi Jabatan Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri itu sendiri. Oleh kerana soal ini adalah soal yang sangat penting. Kerana Perdana Menteri adalah ketua kerajaan, ketua kabinet. Dan oleh kerana itu, beliau dalam keadaan memandu setiap keputusan-keputusan yang dibuat oleh kabinet, oleh setiap kementerian bagi kepentingan negara kita dan bagi pembangunan negara kita. Dalam hal ini, saya suka menyentuh bahawa dalam pengalaman dan pengamatan yang saya buat mengenai institusi Perdana Menteri ini sendiri dan Perdana Menteri yang ada sekarang ini dalam melaksanakan tugas sebagai ketua kerajaan, ketua kabinet, tidak selaras dengan apa yang seharusnya menjadi tanggungjawab beliau sebagai satu moderating force kepada semua hubung kait antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri, antara kementerian dengan kementerian, dan antara rakyat dengan rakyat, kerana antara beberapa perkara yang menjadi asas, menjadi agenda kepada negara kita ialah termasuk di antaranya soal perpaduan. Dan perpaduan ini jangan hanya dilihat perpaduan di antara satu kaum dengan satu kaum yang lain. Ia lebih luas daripada itu. Perpaduan juga ialah di antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri dalam konteks federalisme yang menjadi asas kepada sistem kenegaraan kita, yang seharusnya yang perlu kita wujudkan perpaduan di kalangan rakyat, perpaduan di kalangan di antara negeri dengan negara, di antara negeri dengan negeri di bawah sistem persekutuan yang berjalan sekarang. Tapi malangnya, apa yang saya lihat, tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri sebenarnya bukan sebagai the moderating force ataupun moderating force yang saya sebut tadi, tetapi kadang-kalanya dalam banyak keadaan menjadi memainkan peranan lebih untuk memecah belahkan lagi masyarakat dalam negara kita, memecahkan lagi hubungan di antara negeri dengan negeri, dan di antara negara dengan negeri yang di dalam negara itu. Satu contoh yang paling dekat, bagaimana sifat dan tindakan diskriminasi ini dilakukan sudah sampai kepada satu peringkat yang sangat parah. Saya telah menyebut dan beberapa orang rakan saya telah menyebut bagaimana diskriminasi ini dilakukan oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri yang diperintah oleh parti yang bukan parti yang memerintah di pusat. Untuk mengingatkan misalnya, dan ini telah disebut bahawa pinjaman air bagi negeri Kelantan dan di Terengganu dikenakan cas 2% yang tidak dikenakan bagi negeri-negeri yang di bawah BN. Saya hanya mengingatkan ini saja. Yang akhir sekali, pada 19 hari bulan September, sehari sebelum kita, Dewan ini dibentangkan dengan belanjawan oleh Menteri Keuangan dan juga Perdana Menteri. Satu perjumpaan telah dipanggil oleh Jabatan Perdana Menteri, oleh Perdana Menteri sendiri, bagi seluruh mufti-mufti daripada seluruh negeri untuk mengadakan satu perbincangan dengan Perdana Menteri sebagai satu usaha untuk menyelesaikan sekurang-kurangnya mencari jalan persoalan-persoalan yang berbangkit
dengan isu agama khususnya di kalangan umat Islam. Perbincangan telah dipanggil dan semua mufti semacam telah mengetahui bahawa inilah suatu perjumpaan yang akan dapat mereka memberikan input masing-masing, pandangan masing-masing, arah mencari jalan melihat bagaimana persoalan-persoalan yang berkait dengan umat Islam ini dapat dicari jalan penyelesaian. Tapi malangnya, semua mufti-mufti lain dijemput, kecuali mufti bagi negeri Kelantan dan Terengganu tidak dijemput untuk hadir, yang khusus bagi membincangkan persoalan mengenai umat Islam, yang mufti adalah bertanggungjawab. Tetapi mufti bagi kedua negeri Kelantan dan Terengganu ini telah tidak dijemput. Saya diberitahu sendiri oleh mufti Terengganu, telah buat pun sebab mufti ini sendiri, dia mempunyai networking di kalangan mereka yang beritahu bahawa kita akan berada pada jam sekian, walaupun surat resminya belum sampai, tapi mereka sudah tahu bahawa ini akan ada satu penyumpaan. Tapi diberitahu bahawa mufti Terengganu tak terima surat, Kelantan tak terima surat dan tak perlu datang. Tapi ini dikonveykan tentang, tapi mufti Terengganu memaklumkan kepada saya, walau macam mana pun, dia kata dia bagi tahulah pada salah seorang brother mufti dia supaya sampaikan salam kepada Perdana Menteri. Dan salam itu disampaikan dengan muka yang merah Perdana Menterinya, kerana menyedari bahawa ini suatu tindakan yang tidak betul. Saya boleh faham yang berhormat Datuk Pengurusi, kalau timbalan menteri misalnya bertindak macam itu, mungkin dia tak faham dari segi etika, sebenarnya dia bukan Perdana Menteri. Kalau setengah menteri pun kadang-kadang bertindak, saya ada diskriminasi yang seperti ini, saya boleh faham. Mungkin dia tidak begitu faham tentang soal-soal yang berkait dengan hubung kait negeri dengan negara kita. Tetapi Perdana Menteri sendiri apabila bertindak demikian, kepada siapa lagi tempat yang kita boleh rujuk? Kerana ketua kerajaan ialah Perdana Menteri, ketua kabinet adalah Perdana Menteri. Tentulah boleh dikatakan tempat rujuk yang terakhirnya Majlis Raja-Raja. Tetapi isu yang tidak sebesar mana ini seharusnya dapat diselesaikan dengan sifat lapang dada dan ditunjukkan suatu contoh yang baik oleh Perdana Menteri sendiri. Tapi hari ini saya menyedari Perdana Menteri tak ada, Menteri pun tak ada, yang ada timbalan Menteri. Yang memang saya mungkin beliau pun tak tahu, saya rasa tidak dimaklum.